إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kertas doa kita ni semua ada lama dah kita tak baca ni. Boleh buka kertas doa kita antara bacaan ketika mana, antara bacaan doa ketika solat. Muka surat 2 atas sekali. Tajuk doa ketika mana sujud. Sememangnya kita ketika mana sujud ni, di antara bacaan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mana kita baca ketika mana sujud. Dan subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Namun dalam masa yang sama, di antara apa yang disunatkan ketika mana kita sujud adalah dengan memperbanyakkan membaca doa. Memperbanyakkan dan membaca doa ketika mana sujud. Namun sekiranya kita ni dengan tu email lah, janganlah kita kejar doa sehingga kita ni tinggal dengan tu email. Maknanya kita kena cuba untuk baca doa yang mana bersesuaian dengan masa sujud. Maknanya tidaklah kata panjang sangat. Kalau kita semaya sore tu sukulah. Kalau kita semaya berjemaah dan bila mana kita ikut tu imam, maka hendaklah kita mengikuti imam. Maknanya kalau boleh juga sebelum pada tu imam selesai perbuatan tu, kita kena duduk situ dah. Jangan sehingga kita ni mengejar ke satu-satu bacaan sehingga menyebabkan kita tinggal dengan tu imam sehingga satu ataupun dua rukun dan sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tertinggal beberapa rukun yang panjang, maka menyebabkan kita ni akan jadi sama ada satu tinggal perbuatan, kita kena ikut tu imam, tapi kita kena tambah satu rakaat. Jadi masbuklah. Dan yang keduanya, ataupun kita mufarakah dengan tu imam. Dan mufarakah dengan tu imam pada Jumaat lah masalahnya. Sedangkan kita mari dah solat di masjid ni, di antaranya adalah untuk mengerjakan solat dengan berjemaah dan untuk dapat ganjaran keutamaan pahala berjemaah. Jadi apa yang perlu kita faham, maknanya kita boleh dia baca selepas pada subhana rabbiyal a'la tadi, kita nak baca apa-apa doa boleh, tetapi janganlah doa kita tadi sehingga menyebabkan kita tertinggal dengan tu imam. Baik, dalam hadis Nabi sebut dia berkenaan dengan doa ni, Nabi kata aqrabu ma yakunu 'abduhu min rabbih. Saat yang paling hampir hamba dengan penciptanya adalah ketika mana sujud. Saat paling hampir maknanya kita dengan pencipta kita adalah ketika mana kita dalam keadaan sujud. Lalu Nabi sebut fa'akthiru fihi min ad-du'a. Maka perbanyakkanlah kita berdoa ketika mana masa tersebut. Maknanya kita cuba carilah mana-mana doa yang kalau boleh diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana katanya Nabi faqaminun ayyustajaba lakum. Besar kemungkinannya Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa mereka-mereka yang dibaca pada masa tersebut. Baik. Jadi apakah di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah di antara doa yang diajar ataupun yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sujud?
Baca beramai di Jumaat. Allahumma ghfir li dhanbi kullah. Diqqahu wa jillah. Wa awwalahu wa akhirah. Wa alaniyatahu wa sirrah. Baik, ni satu doa yang maksud dia begitu dalil lah. Deh. Nabi doa sehingga baik dosa kecil ataupun dosa besar, ya Allah. Nabi kata, Allahumma ghafirli dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah daku, apa dia? Dhanbi, dosa-dosaku, ya Allah. Dalam arti kata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku kullah, semua sekali, ya Allah. Maknanya Nabi minta kepada Allah supaya Allah ampun ke dosa Nabi ke semua sekali. Kalau boleh tak meninggal. Diqqahu wa jillah. Baik dosa tu adalah dosa kecil. Diqqah ni makna dia halu-halu. Dia kecil-kecil. Biasa orang Arab ni kalau daqqah ni, daqqah dia akan sebut daging hak acur, daging kisar. Daging hak masuk dalam mesin hak dikisar. Hak tu dipanggil di antaranya daqqah dia panggil. Daging yang dikisar, maknanya benda-benda yang kecil halu. Maknanya Nabi minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa Nabi, baik yang kecil wajillah ataupun dosa-dosa yang besar. Kita manusia ni Jumaat tak terlucut daripada perbuatan dosa, tak terlucut. Baik kita sengaja ataupun kita salah. Baik kita buat tiga-tiga ataupun kita buat senyap-senyap. Baik dosa-dosa kita hak dulu ataupun hak dia. Ada. Ada di antara kita yang tidak berdosa? Ada? Tak ada. Manusia semua berdosa. Ada kesalahan dan juga kesilapan. Ada kecil, ada besar. Mungkin hak kecil dia kita salah. Dia salah tengok orang retina lalu depan atau tutup aurat, salah tengok. Ataupun dosa-dosa besar di antaranya kita salah duk kata kat orang. Kita salah duk ngopak kat orang. Kita salah duk mengadu domba. Kita salah duk jadi orang bawa mulut. Ada dosa-dosa besar. Jadi dalam doa ketika mana sujud ni di antara benda yang Nabi minta kepada Allah supaya Allah ampuni baik dosa kecil ataupun dosa besar. Wa awwalahu wa akhirah. Ya Allah, ampunilah dosa aku hak dulu-dulu, hak lepas-lepas dah, ya Allah. Ataupun hak dia ni. Hak ngesuk-ngesuk ni, sehari dua ni. Hak hamba terbuat, ya Allah. Pun Nabi minta juga kepada Allah. Wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Dan ya Allah, aku minta ampun daripadamu, ya Allah. Baik dosa hak aku buat, wa alaniyah, maknanya secara terang-terang. I'lan. Dosa kita buat orang kelih, orang nampak dan sebagainya. Wasirrah ataupun dosa-dosa yang telah aku buat, ya Allah, secara senyap-senyap, orang tak tahu. Orang tak tahu. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni dah, betapa doa Nabi SAW begitu daqiq, begitu haluh, begitu detail. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW selaku seorang hamba dan Rasul, iaitu pesuruh Allah, yang kita kata sini seorang yang maksum, Nabi SAW minta keampunan kepada Allah sampai sekarang ni. Apatah lagi kita yang tidak dijanjikan oleh Allah, maksum dan sebagainya. Maka sepatutnya lah untuk kita sama-sama hafaz doa ni. Doa ni mudah saja. Doa ni mudah saja. Sebab kita ni bertuah. Dalam bahasa kita ni banyak bahasa-bahasa yang hampir kepada bahasa Arab. Ia hampir kepada bahasa Arab. Allahumma ghfirli dhanbi, waktu orang kita galik dengan pada hanya kullah sahaja untuk rangkaian pertama. Ulang. Allahumma ghfirli dhanbi kullah. So diqqahu wa jillah. Diqqahu wa jillah. Dua. Wa awwalahu wa akhirah.
awal dan juga akhir. Maknanya dosa hak dulu ataupun dosa hak kemudian ni. Dia kalau kita nak ngapa doa ni, kalau kita duduk tempat-tempat duduk depan tadi bising, duduk main handset nak ngapa tak masuk doa. Ya kena ngapa kita duduk di tempat yang sunyi. Dah? Tempat yang senyap, tidak ada benda-benda yang boleh mengalihkan perhatian kita. Hak tu lagi cepat berbanding dengan kita duduk tempat-tempat yang bising lah. Duduk tengah tengok TV berapa. Maka kalau kita betul-betul nak ngapa, nak dapat seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW, maka tidak dapat tidak, kita kena mengapa cepat-cepat lah. Dah, mengapa cepat-cepat. Supaya derah-derah kita boleh beramal ketika mana melaksanakan solat dan insya-Allah. Baik. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, seterusnya hari Jumaat. Doa mula-mula tu ingat dah hari Jumaat. Doa mula-mula iftitah, muka surat pertama. Atas kali. Kali ikut jadual kena cek minggu depan. Dah. Dah, kita cek dak sasa tak apa. Cari hak mana mudah dulu baca. Tak apa. Hak payah kita lock dulu. Cuma hak payah lock pengapa? Bukan lock pakai dak. Tak boleh lagu tu. Kita mengaji kan. Kita nak beramal ni. Sebab kalau kita tak ngapa doa tu, maka tak ada peluang lah kita nak beramal dengan doa tu. Di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkebetulan kita ni pula duk boleh makhluk. Dah? Kita kata saya kasih kepada Nabi dan ikut sunnah Nabi. Ini di antaranya, ini perjuangannya. Baik. Kemudian hari Jumaat kita sambung dah pengajian kita ni. Masih lagi dalam bab tanda-tanda hati yang sihat. Yang ketujuh. Jalan hari Jumaat nombor 7. Baik. Perhatiannya untuk memperbaiki amal lebih banyak daripada perhatiannya pada amal itu sendiri. Tuan kita ni dia nak menekan kepada kita. Maknanya setiap amal yang kita buat ni kita cek semula. Kalau ada kesilapan baiki semula. Amal dia tak ada. Dah. Di antara contoh amal yang apa dia? Hak mula-mula dihisap oleh Allah. Apa dia ni semua? Semaya. Amalan hak mula-mula Allah akan hisap ke atas manusia. Allah akan ambil kira-kira semaya dulu. Jadi kita kena cek lah semaya kita belah mana. Dah? Kesempurnaan semaya kita lagu mana. Sebab sini dia nak oyak perhatiannya untuk memperbaiki amalan itu tadi. Ada amalan itu tadi. Belah mana cara Nabi ambil air semaya? Sebab di semaya ni berkait dengan air semaya. Nabi kata, Nabi sebut la salata liman la wudu'a lah. Nabi kata tidak sah semaya orang yang tak ambil air semaya. Jadi kena cek semula lagu mana ambil air semaya kita. Start mana kita ambil air semaya? Start basuh muka dulu ke start basuh tangan dulu? Kalau basuh muka, pahala basuh tangan dulu hilang. Nampak masa itu. Dah? Kalau kita start basuh muka, maknanya bismillah. Basuh dua tangan. Buka omor. Masuk air dalam hidung. Dah? Tamat madha, masuk air dalam omor. Air lebih tu Nabi istinsyak. Ni cara. Lepas pada Nabi baca bismillah, Nabi basuh dua belah tangan 3 kali. Nabi ambil air. Nabi berkomor, thumma tamadmadha. Dah? Nabi seruk. Nabi tak boleh lagi ni. Hak lebih daripada air masuk mulut tadi. Nabi seruk di hidung. Dah? Nabi seruk. Nabi buat gitu. Kemudian Nabi komor, Nabi kehek. Nabi seng dengan tangan kiri. Dah? Nabi begak, Nabi seng. Maknanya kalau kita ni bos dia molek semua gak, sebenarnya bila buat dengan cara tadi, maka itu adalah di antara kita kata sini cara pembersihan dalam rongga-rongga hidung. Dah? Untuk baik daripada semua. Maknanya pahala sunnah kita boleh,
Dari sudut kebersihan rongga hidung kita pun alhamdulillah. Baik. Lepas pada sudah tu Nabi buat 3 kali. Nabi ambil air, Nabi tak janggut. Nabi tak janggut. Nabi buat gerak. Lepas tu baru Nabi basuh, baru basuh muka. Baik. Maknanya kita perhati sesalah. Basuh tangan hingga siku, kemudian Nabi ambil air semaya. Nabi basuh tangan, Nabi tak di kepala, Nabi agak pergi ke belakang. Sampai tekuk, Nabi agak depan semula. Hak lebih tadi, Nabi pun sekali Nabi buat. Ada hadiah 3 kali. Hak 3 kali tu asing lah. Kepala suku, telinga suku. Kalau hak basuh sekali tu, hak sekali arang kepala dengan telinga, hak tu Nabi buat sekali ya. Dan dalam kitab fiqh manhaji pun, Al-Fiqhul Manhaji ala madhhab Syafi'i pun disebut ini di antara sunnah. Walaupun kita dalam mazhab Syafi'i kalau basuh sorak rambut pun kira selesai dah. Tapi hak sunnahnya lagu mana? Supaya tak ada. Agak di belakang-belakang ni sampai tekuk. Unuk dah tekuk. Kemudian agak semula mari depan. Lepas tu baru dah telinga. Dah. Kemudian barulah basuh kaki hingga ke buku lali. Jadi kita kena perhati molek. Sebab learning dia nak bicara kualiti ibadat, bukan kuantiti. Dan ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan daripada kamu yang baik dia punya amalan dia, bukan aktsaru amala, bukan banyak dia punya amalan, baik dia punya amalan. Waktu kita kena beza. Kalau buat terbaik gergung-gergang tapi dari sudut kualiti penerimaan dia tak erat, Tuhan tak terima juga. Tapi kalau dia buat dengan cara tadi, dia memperhalusi, dia buat pula mengikuti dengan sunnah, cermat dan sebagainya, maka hak tu hak sepatutnya kita kena buat insya-Allah. Baik. Hak tu contoh ambil semaya baru. Semaya banyak lagi gini. Kita nak semaya, kain jangan bawah pada buku lali. Ni kena jaga juga. Kain ni kita orang jatuh, kena akik pada buku lali. Orang tino pelabuh. Cuma kedian ni, orang jatuh pelabuh, orang tino akak. Tu dia. Dah? Orang tino akak, orang jatuh pelabuh. Pelik ni. Nabi suruh lagu lain. Hak Nabi suruh lagu lain. Jadi kita nak semaya ni kena tengoklah kain tu. Duduk bawah buku lali kau duduk atas buku lali. Aku kena cek. Kadang-kadang jubah selera. Kita orang jatuh. Nak cerita hari Jumaat, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana dia ditikai oleh Abu Lu'lu' Al-Majus. Ketika mana dalam salat subuh. Ketika mana pemuda mari ziarah dia. Dalam keadaan dia yang tenang tu. Dia tegur pemuda tadi, irfa' izarak. Dia kata akak kain. Kalau kita tak ada dah mikir hak tu. Dah. Kalau kita duduk dalam tenak lagu tu nak mikir bab apa dia? Bini. Mana? Baru nikah. Sorang pula nak pergi dah. Tak ada dah nak tegur tadi. Tak. Tayar kereta baru tukar sehari 2. Tak tahu lagi. Nak pergi dah. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab, bila mana orang mari ziarah dia, dia tengok apa orang tu buat tak kena dengan Nabi, dia tegur selalu. Akak kain dia kata. Akak kain, akak. Akak pada buku lali. Ni kita orang jatuh. Dah. Jadi kita kata sini hari Jumaat, bagaimana kalau kita tengok daripada sahabat agak tegas berkenaan dengan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak dia pun tegas juga. Siapa dia? Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Setara mana tegas Abdullah ibn Umar? Dalam bab kalau orang duduk sebelah dia ni buat barang tak kena dengan sunnah. Satu ketika ada hamba Allah ni duduk sebelah Abdullah ibn Umar. Bila dia duduk sebelah, dia bersing. Lelaki yang duduk sebelah dia ni bersing. Acap bersing. Dia kata, dia baca, orang bersing tu baca. Dia kata, Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maknanya dipuji Allah, kemudian diselawat atas Nabi. Soalan untuk ahli Jumaah, comel kau uduh selawat? Ahli Jumaah ni jawab tu, comel kau uduh selawat. Lepas pada dia bersing, dipuji Allah, dia selawat atas Nabi. Baik, semua kata comel. Tiba-tiba Abdullah ibn Umar tegur. Dia kata membaca Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, tapi aku dengan Nabi baca lagu lain, bukan lagu ni. Dia tegur saya itu selalu. Kalau zaman kita lah ni, Allah nak selawat punya tegur, Allah payuh lah. Tegur sebab tak kena cara buat. Kena payah situ lagi. Sebab cara dalam bentuk ibadat ni, hak bawa tunjuk kita ni Nabi. Nabi hak tunjuk kita. Kau melalui siapa dia ahli Jumaah. Jadi tidak dapat tidur, kita nak buat sebenda tadi, biar kena belaga molek dengan barang hak Nabi tunjuk. Baru betul. Kalau kita Nabi buat A, kita pergi buat C. Nabi buat Z, kita pergi buat A pula. Tak kena. Kalau kita kata kita sayang Nabi, tak kena dah situ. Sebab saya kepada Nabi ni dengan cara kasih kepada Nabi, ikut cara belah mana hak Nabi buat. Hak mana Nabi larang, kita tinggal. Hak mana Nabi suruh, kita buat. Hak mana Nabi anjur dalam bentuk sunnah, kita sama-sama beramal. Ini baru betul kasih kepada Nabi. Kalau kita duk main sallallahu nak berlarak 3 kali pusing, cekok. Tapi sunnah Nabi tak belagangi sama. Pas saya mana? Tak selapah, tak apa. Asalkan amalan kita bertepatan dengan cara Nabi buat. Tu baru betul. Sebab tu ramai orang salah faham dalam tajuk ni. Agak-agak kalau Saidina Umar adalah ni, tak cakap nak tegur amalan kita buat ni. Kesilapan di sebalik salah faham dalam masalah ibadat. Baik, apa salahnya? Tak kena. Dia tak boleh nak guna baik apa salahnya, dia kena cara Nabi tunjuk juga, baru kena. Dia kena lagu tu. Jadi kita kata sini ahli Jumaah dah, ni di antara benda-benda yang perlu kita pakat back ki. Baik. Kemudian dikata sini, yang dijadikan acuan bukanlah kuantiti daripada amalan tersebut, akan tetapi kebaikan amalnya dan penjagaannya daripada hal-hal yang menghapuskan pahalanya. Maka oleh sebab itu, setiap kali beramal, ia berusaha ikhlas, maknanya ikut buat satu-satu ibadat semata-mata kerana Allah. Hadis innamal a'malu binniyat, dalam tu ada 2, kita kena faham. So kita nak beza ibadat kita buat tu, adakah sunat ke, adakah fardu ke, ataupun benda tu bersifat fardu kifayah ke. So contoh, dia ada semaya fardu, dia ada semaya sunat. Dia ada semaya yang fardu kifayah, contoh jenazah. Itu perbezaan. Begitu juga puasa, dia ada puasa fardu, dia ada puasa sunat. So yang kedua, ibadat yang kita buat tidak mukhlisin. Dia kena buat dengan betul-betul ikhlas ibadat tadi. Kalau dia buat mula-mula kerana Allah, lepas tu kesok sebab orang lain, berana ada situ. Kita duduk dalam masjid, kita balik Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang buka pintu. Tak email apa? Ghairil maghdubi alaihim. Guna selalu. Kalau dia raya sampai kesuk cara ibadat dia tadi, menyebabkan amalan dia terbatal. Tak boleh. Dia kena semata-mata kerana Allah. Perasa ada orang lain, dia comel selalu ibadat dia. Hak golik pos kala. Kalau semaya 2 rakaat ni standard seminit setengah je.
Ya perasa ada orang mari buka sui lapu, sui kipas, ada orang bos molek sikit. Saya terbesi, oh dia pun memperelok, memperindah ke ibadat dia tadi. Lagi dah tajuk ikhlas ini ni. Tajuk ikhlas tu lagi dah. Cuma tengok, kalau dia boleh beki semula, asal niat kerana Allah. Dia niat kerana Allah. Mari tengah-tengah cerita tadi, kesok sebab orang. Mungkin sebab situasi tak berlaku. Lepas tu bila dia sedar tadi, dia beki balik. Supaya semata-mata kerana Allah. Sekalipun walau tidak berjaya, amalan dia diterima. Dia ikhtiar dah. Nak buat perasaan manusia tadi. Tapi tidak berjaya. Hak tu dikira selesai. Tapi kalau dia ni bahas sedap, baca belah tadi sampai ke sub, semata-mata nak suruh Tok Bila dengar, Tok Email dengar. Nak ayat sedapnya suara kita. Maka menyebabkan amalan dia kalau fardu tadi terbatal, dia kena sembahyang semula. Tak ada gaya untuk dia. Setengah orang royak kalau kita buat ibadat sebab orang ni, letih tubuh kita. Jalan tak? Jalan. Sebab semaya, zikir, baca Quran. Tapi oleh kerana manusia, amalan kita tak ada gapo satu. So, yang kedua dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua sini. Ni di antara syarat penerimaan amalan dipanggil. Buat semata-mata kerana Allah. Yang kedua, mutaba'atul Rasul. Buat belah mana Nabi buat seperti mana yang telah kita sebut tadi. Ketika mana sahabat-sahabat menegur akan kesilapan-kesilapan yang berlaku. Baik. Ia menyaksikan dirinya kurang maksimal menggunakan anugerah Allah dalam memenuhi hak-hak Rabbnya. Baik. Maknanya sini kita sedar. Di sana kita tidak menggunakan seluruh ataupun segala kederak Allah bagi kita ataupun yang Allah anugerah kepada kita. Baik kemampuan dari sudut fizikal, mental dan dari sudut kesenangan hidup. Kita kata agak senang sikitlah berbanding dengan orang susah. Jadi kadang-kadang kita tidak gunakan ketiga-tiga anugerah yang Allah beri tadi semaksimal yang mungkin dalam perkara-perkara kebaikan ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia tidak mengungkit amalnya kepada Allah atau manusia atau menyebabkannya ujub, sombong maupun hal-hal lain yang mengakibatkan amal-amal tersebut kelihatan baik di mata manusia namun justru lebih dekat kepada kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi kita kata sini ini di antara sebab dah. Bila mana kita ni ada lagi keburukan-keburukan perangai tadi, ataupun bila mana kita tidak berusaha untuk memperbaiki amal-amal kita ni, maka itu termasuk daripada masalah hati kita ni tak sihat. Maknanya kalau kita selesai, maka ini di antara tanda-tanda hati kita ni adalah hati-hati yang sihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara hati kita semua. Allahumma amin. Sebab hati kita ni duk main bolak-balik semua. Duk sebentar lagu ni, duk sebentar lagu lain pula, duk sebentar bolak-balik. Kadang pagi nak buat ketaatan, tiba-tiba tengah hari buat lagu lain, tiba-tiba malam lagu lain pula. Jadi belah mana cara dia? Tak ada cara ni, cuma kena minta dengan Allah. Sebab tu di antara doa banyak Nabi berdoa selain daripada Rabbana atina fid dunya hasanah, Nabi doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ni di antara. Sebab hati kita ni seringkali berubah-ubah. Nombor 8 hari Jumaat. Bila luput melakukan suatu ketaatan, ia merasa rugi. Bila mana kita terucuk buat sok kebaikan tadi, kita akan berasa Allah ruginya terucuk hamba buat. Dia akan berasa lagu tu. Tapi ada orang kalau dia terucuk dia rasa lega. Ni ada orang ramah ni. Dia terucuk, peluang keemasan, dia kata, oh alhamdulillah hamba selamat. Lega sakit hamba. Gapo dia ahli Jumaat?
Kita bicara tak jauh dalam masjid je. Ada orang ni dia semaya di saf yang ketiga contoh. Depan dia ni tiba-tiba ada kosong. Depan dia saf yang kedua. Adalah saf pak. Ya badi tolak. Bukan ya badi nak naik ni. Ya badi nak tolak. Demo lah. Selekar duk main. Selekar. Tak apa. Ambil Aero Ustaz tak gaduh. Bila you tolak, gu dia tadi pun sebab kawin tu tolak degah, you tolak slow. Bila tolak degah, you kena pergi pada depan dah lah. Hak naik tu pun berasa, Allah rugi hamba, you tolak kuat gitu, hamba pada depan hamba. You tak ada berasa butuh. Hak je tolak di pula, oh Alhamdulillah, lega sakit hamba. Mana? Padahal, dalam masalah ni, Nabi SAW, Nabi pernah berdoa kepada orang yang semaya di saf pertama, Nabi doa 2 kali. Sahabat tanya, ya Rasulullah wasaffus sani. Nabi ulas sekali pula untuk orang saf depan. Sahabat tanya sekali lagi, ya Rasulullah, saf kedua lagu mana? Nabi kata, wasaffus sani. Oleh kerana Nabi ulas doa untuk saf yang pertama 2 kali. Jadi para ulama dia kata Nabi berdoa untuk orang semaya saf pertama 2 kali. Orang yang semaya kedua oleh kerana Nabi ulas sekali, Nabi sebut sekali. Bila sahabat tanya, Nabi ulas sekali lagi saf depan, sahabat tanya sekali lagi, Nabi kata saf 2. Wasaffus sani. Ulama kata sekali. Jadi orang saf nombor 3 tak ada doa ni lah. Semaya Jumaat, pahala Jumaat ni boleh. Penghapusan dosa, diangkat darajat dan sebagainya. Setiap lakuh dia ada pahala, boleh. Tapi doa untuk daripada Nabi tadi tak ada pergi untuk dia. Jadi sini hak sepatutnya kalau kita telucuk naik serpai kita tadi, sepatut kita kena ada perasaan rugi. Telucuk dah lah, rugi dah lah hamba. Tapi bila mana kita telucuk buat, kita berasa lega, itu ada masalah. Sedangkan benda ni dari sudut ganjaran pahala, ketaatan kepada Allah. Bila kita berasa telucuk benda tadi, oh Alhamdulillah lega hamba, muju demo naik, oh kawan peluk. Mana? Peluk nak naik soft. Allahu Akbar. Baik. Kemudian hari Jumaat. Hak sedih lagi ni, hak duduk sah nombor 10 dah. Lagu tu juga. Gobak dah kira tu. Tapi dia berasa lega juga, tak ada arah. Sebab tu kalau kita pergi tanah-tanah harak ya, oh demo-demo bila semaya, dia tengok ada ruang sikit, ya cung yang masuk selalu. Dia tak tunggu dah. Kalau tempat kita ni tengok dulu. Saya sama dengan hamba naik. Kalau saya tak sama, tak naik. Harak dak. Dia tembur. Dia masuk, lepas tu demo ni pekecik. Semua muak sebenarnya. Nak kalau sah tempat kita, ni kita bukan bicara dalam tajuk ni lah. Sebab kita sekarang ni Covid ke. Hak sah biasa ni. Kalau sah tempat kita semaya, somak 3 orang, muak lagi sebenarnya. Hak besar kita. Muak lagi. Kena molek lebih pada tu lagi. Hak tahu tak Covid, ya semaya sebab Covid dah. Nak kata ke mana? Pak kita agak, dia mau keling. Dia mau agak, kita keling. Ini di antara pengalaman ni semua. Kita berapa? Ya alih. Kita berapa? Dia alih. Kita say apa? Lah dia keling. Oh, tarik semula. Mana? Muka jeling dah ni. Jauh semula. Nak oyak payuhnya. Dalam masalah ni. Usah nak bicara tak Covid ni. Tak kopi pun tak serapak juga. Allahu Akbar. Baik. Hak ni kita baru bicara bab semaya. Dah, semaya baik kita ni moga kita setu tadi kan. Amalan hak mula-mula akan dihisap. Baik. Kemudian hari Jumaat. Kerugian yang ia rasakan bahkan melebihi orang yang bakhil ketika mana kehilangan keluarga dan harta. Baik. Nak oyak orang hak hati dia sihat ni lagu mana?
Bila mana dia telucuk nak buat satu-satu perkara kebaikan tadi, dia akan berasa betul-betul rugi melebihi daripada haji bakhil bila mana nak sedekah kat orang. Perasaan dia melebihi daripada tu lagi kerugian dia. Kalau haji bakhil tadi diwasa sedekah sikit tu, rugi benar dah ahli amba. Tapi orang hati sehat ni, bila mana dia telucuk buat satu-satu amalan, dia akan berasa rugi nyambung lebih lagi daripada tu. Ini bererti hati seseorang itu adalah termasuk daripada kategori hati-hati orang-orang yang sehat. Warna lama beduk malam ni. Pas segala dah. Baik. Kemudian hari Jumaat, kita ni baru RM20 baru ni. Sebab ia tahu kerugian tersebut merupakan kerugian akhirat. Apa dia rasa lagu tu? Sebab kalau kerugian dunia tadi dia tahu dah. Kita kerja sikit boleh cover balik tadi. Tapi kerugian ni adalah kerugian ketika di akhirat kelak. Rugi kita sana. Dia tahu dah rugi sana, tak nak apa dah lah. Rugi sini, kita bengkerak sini, kita isi boreh maik, boreh zakat, boleh zakat. Ada orang tolong. Kita mari masjid, kita jumpa dengan Tok Imam tahu kita kata sini maknanya musibah yang melanda kita menyebabkan kita habis harta. Tok Imam kata hari Jumaat, marilah kita pakat-pakat tolong. Siapa dia yang mengeluarkan seseorang hamba Allah daripada kesusahan kesempitan hidup, maka Allah akan permudah urusan dia. Allah akan buka dia daripada kesempitan di dunia lagi, apatah lagi di akhirat. Jadi orang kita ni pakat tolong. Hak di dunia, di akhirat ni semua. Lagu mana di akhirat? Sebab masing-masing hamba pun tak tahu belah mana, lagu mana nak wikak orang. Masing-masing duduk lagu tu. Walaupun ada hadis-hadis lain yang Nabi sebut, orang berkenaan dengan orang cerita gini lah, dia ambil lah hak kahwin ala-ala. Ada. Tapi nak jumpa lagu tu. Jadi kita kata sini hari Jumaat, maknanya bila dia ada perasaan lagu tadi, Allah ruginya, maka itu adalah di antara tanda orang ini termasuk daripada hati-hati yang sehat. Kerananya ia merasa sakit ketika mana tidak mengerjakannya. Selain itu, ia juga tahu kerugian dunia bila dinisbahkan dengan kerugian di akhirat, maka tidaklah ada apa-apanya. Macam kita sebut tadi lah, Maik boleh tolong, NGO boleh tolong. Ada masalah ke apa dia? RM2. Kita pergi di NKF boleh buat kira lagi untuk cuci RM2. Ada saluran dia. Dah? Baik. Kemudian, sebab cepat atau lambat harta benda dunia pasti akan musnah. Sementara yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla tidak pernah sirna dan musnah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma 'indakum yanfadhu wa ma 'indallahi baq." Yaitu bermaksud apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Surah An-Nahl ayat 96. Kita beli jas putih pakai 2-3 tahun. Habis dah bateri 3 tahun dah pakai. Habis dah bateri. Cari pula orang lain. Beli bateri orang lain. Dia tak lama apa pula. Ataupun dia pakai je. Dia pakai je punah. Beli mahal dah ni punah. Dia kena tak sebenda. Barang dunia tidak ada yang kekal abadi. Tak ada. Dia kena tak situ. Dia tak situ selesai lalu. Letak situ sah, masalah selesai. Sebab barang dunia sememangnya tidak kekal, melainkan akhirat. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal sampai bila-bila. Baik. Apabila seorang saudagar tidak melakukan transaksi penjualan yang memiliki nilai laba 27 dirham yang ada dalam satu kota, maka tentu ia akan menggigit jari penyesalannya. Hari Jumaat kita nega hak ni boleh hutang 1 dirham. Orang lain jual bagi sama dengan kita, cara lebih kurang, muka dia lebih sikit, dia boleh hutang 27 dirham. 1 dirham ni berapa ratus hari Jumaat? Berapa ratus 1 dirham? 200 lebih ke berapa? Kalau dinar tu lagi mahal dah.
Baik. Maknanya dia nak oyak dah ni, bezalah contoh. Kita jual, kita dapat 1 dirham. Orang lain jual dapat 27 dirham. Nampak dah tu kita nak ayat berapa ni dah? Baik. Boleh agak dah ni. Oh, sebut 27 kita nampak lalu gak ada benda lain. Jadah. Kerana itu orang yang tidak menunaikan solat berjemaah. Ni apa dia nak sebut. Mereka yang tidak menunaikan solat jemaah yang pahalanya 27 kali ganda lebih banyak daripada solat bersendirian, tetapi tidak menyesalinya. Dia tak rasa nyesal. Dia tak rasa. Hari Jumaat 27 tu hanya 1 juzuk baru. Sebab dalam bab semaya Jumaat ni banyak lagi hal lain. Dari sudut keutamaan kalau kita nak cerita. Dah. Tapi sebab bukan tajuk kita. Nak cerita bab semaya ni bukan tajuk kita, bukan tajuk kitab kita. Nak oyak hari Jumaat. Ada sebuah masjid ni. Masjid ni tidak ada lantikai Bilal. Bilal bebas. Siapa-siapa dia boleh jadi tok Bilal. Kita ber Zuhur, kita lah tok Bilal. Orang lain mari biasa dia tok Bilal ber ni. Kena tok Bilal belaka. Walaupun zaman Nabi Bilal ni nama orang, bukan tugas. Sebab tugas ni dipanggil muazzin. Cuma tak apa, tak kisah. Itu dari sudut istilah sahaja. Satu masjid kita mengajar bab keutamaan tok Bilal. Keutamaan muazzin. Bila baca hadis hari Jumaat daripada kitab Salatul Mukmin, baca-baca. Kita mari ngajar minggu depan. Hari Jumaat mai bisi ustaz dia kata. Lepas pada habis kita ngaji bab tok Bilal, keutamaan tok Bilal ni ustaz. Tak ada orang lain sokmo, nak beda dia sokmo. Kita kata hutang dia. Walaupun tak ada haji hari Jumaat, tak dia sokmo. Tak ada kita ustaz. Bab apa hari Jumaat? Nabi doa. Nabi kata al-imamu dhamin wal muadzinu mu'tamanun. Nabi kata imam ni adalah dia penjamin kepada hari Jumaat. Dia Bilal ni adalah orang yang amanah. Sebab tu nak cari tok Bilal ni kena ialah orang amanah lah. Ber tepat pada masa, kena tahu masa ber bila dan sebagainya. Dari sudut lafaz ber, duk main Allah, tak kena ber semula. Tak boleh Allah gitu, tak boleh. Dia kena Allah, apa pendek, tak boleh panjang. Beza tu lagi masuk tu. Jangan kita pergi main. Hayya 'alal falah. Sedap agak. 'Alal falah. Dia kena betul-betul terpilih ni orang yang mengaji. Akhir hadis tu Nabi kata ke mana? Nabi kata Allahumma arsyidil a'immah wal yaghfir lil muadzinin. Nabi kata ya Allah, arsyidil a'immah, berilah petunjuk kepada para imam, wal yaghfir, dan berilah keampunan ya Allah lil muadzinin, bagi mereka-mereka yang mengumandangkan azan. Nabi minta kepada Allah keampunan untuk orang ber. Lepas tu dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata sesungguhnya tok Bilal ni mereka memiliki atwalu a'naqan yaumal qiyamah, tekuk hak paling panjang ketika mana pada hari kiamat. Ulama bersedah. Apa dia maksud Nabi? Tekuk paling panjang pada hari kiamat. Tafsir yang pertama, dia kata tekuk panjang, Nabi nak oyak orang itu tadi berada di tempat yang tinggi pada hari kiamat kelak berbanding mereka-mereka yang bukan muazzin. So, tafsir yang kedua, dia kata atwalu a'naqan, bila Nabi sebut lagu tu kita guna lafaz zahir. Memang orang tok Bilal ni di akhirat sekali lagi tekuk dia orang ni panjang. Kita terima dengan lagu tu. Mungkin nak cerita kemuliaan di sana lagu tu. Jangan duk bayar lah ni, kalau bayar lah ni okey you. Mana tekuk panjang duk cakap. Dok. Oh cacak demo ni. Oh tak payah bayar gitu sebab di akhirat lain. Apa yang kita kata lain? Rasa tak boleh terima. Baik, kita tengok surah Yasin. Dalam Quran Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim."
Daripada hari itu kami kunci ke mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Allah beri tangan boleh kecek cerita. Gapo dia buat hari ni? Bobel. Tak boleh. Tangan kecek. Boleh apa? Dalam Quran cerita dia macam sama. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki kita esok-esok ni akan jadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita telah lakukan ketika mana berada atas muka bumi. Tafsir yang kedua tepat juga. Sebab mungkin dengan cara itu Allah muliakan mereka ketika mana di akhirat kelak tu. Dia mungkin pada masa itu kita semua boleh terima dengan akal kita, dengan keberadaan kita di sana. Baik. Ini di antara keutamaan hari Jumaat. Tok bila baru. Tak cerita bab supaya Jumaat apa semua lagi, banyak lagi. Jadi kita kata sini, maknanya kesimpulan lah dia nak ayat. Benda-benda betul-betul jelas depan kita learning ni. Menjaga menjaga solat fardu berjemaah di masjid. Dah? Jaga solat fardu berjemaah di masjid. Kita kena ada siapa berasa telucuk jasa waktu buat di masjid. Allah, ruginya ya Allah. Lah esok pergi esok maknanya hak ni kita telucuk dah. Oh, siapa ada setara tu. Maknanya dia nak ayat, kalau ada perasaan lagu tu dalam hati kita, maka itu adalah termasuk daripada tanda-tanda hati kita ni sehat. Tapi kalau sebaliknya, dengan dekat rumah dan sebagainya, you tak era pelinga kacik, linga tutup gitu, tak ada apa nothing. Biasa. Jadi bermakna kita termasuk daripada golongan-golongan yang hati tidak sehat. Baik. Untuk seterusnya hari Jumaat yang terakhir, pemiliknya menjadikan tujuannya hanya untuk Allah semata, yakni menaatinya. Hak ni kita sambung minggu depan hari Jumaat dah. Kita pun takut rela mari pula. Hari Jumaat tanda lah tu kita kebetulan tak ada plan. Nombor 9 minggu depan, insya-Allah minggu depan kita baca nombor 9. Dia ada 2 lagi hari Jumaat. Lepas tu baru masuk bab baru insya-Allah. Mudah-mudahan kita baca malam ni 2 perkara dah. Tanda-tanda hati sehat ni. Maknanya kita mudah-mudahan dengan apa yang telah kita dengar ni dapat kita muhasabah lah. Kita muhasabah, lepas tu kita back insya-Allah kita berusaha kepada yang lebih baik dia insya-Allah. Dalam masa yang sama dalam kita usaha, jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah. Minta supaya Allah teguh ke hati kita, supaya Allah Subhanahu wa taala cekal ke hati kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahmatullah sekalian, ada 2 pengumuman. Yang pertamanya, insyaallah kuliah maghrib jemputan